Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah hari ini kita sambung balik perbincangan kita dalam kitab Nukhbatul Fikr. Kata Ibn Hajar, "Thumma al-maqbulu in salima min al-mu'aradah fa huwa al-muhkam. Wa in 'urida bimithlihi fa in amkana al-jam'u fa mukhtalifu al-hadith. Aw la wa thabata al-muta'akhkhiru fa huwa an-nasikh wal akhar al-mansukh. Wa illa fattarjih thumma tawaqquf." Kita nak hurai yang ni dulu. Kata Ibn Hajar, kemudian hadis yang makbul, hadis yang diterima, in salima minal mu'aradah fahuwal muhkam. Jika hadis yang diterima ini, hadis yang kita sebut sebelum ini sahih ataupun hasan, hadis yang bukan daif. Jika hadis yang tidak daif terlepas daripada perkara yang menyanggahi dia, maksudnya tak ada dalil lain yang menyanggahi dia, tak ada dalil lain yang bercanggah dengan dia, maka hadis tersebut dipanggil sebagai hadis muhkam. Orang yang baru belajar ulumul hadis, kadang-kadang dia keliru. InsyaAllah hari ini kita akan cuba rongkaikan. Saya nak hurai dulu hadis yang sahih ataupun hasan, hadis yang diterima, maksudnya sanad tak ada problem, kita panggil dia makbul. Kalau tidak ada dalil yang menyanggahi dia, tidak ada dalil yang berlawanan dengan dia, maka kita panggil hadis yang tidak ada percanggahan itu sebagai muhkam. Tetapi jika ada, kata Ibn Hajar, dia kata, wa in 'urida bimithlihi, jika hadis yang kita panggil sebagai makbul tadi, yang diterima tadi, disanggahi dengan hadis yang seumpama dengannya, maka kata Ibn Hajar, fa in amkana al-jam'u fa mukhtaliful hadis. Jika percanggahan itu mungkin untuk kita harmonikan, mungkin untuk kita rungkaikan percanggahan itu, maka percanggahan itu kita panggil dia mukhtalif al-hadis. Ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama dia panggil ilmu ni mukhtalif al-hadis. Ada ulama panggil mukhtalaf al-hadis. Tetapi majoriti kata mukhtalif al-hadis, hadis yang bercanggah-canggah. Tetapi di sana terdapat percanggahan di kalangan ulama. Apakah skop perbincangan mukhtalif al-hadis? Ibn Hajar kata, setiap hadis yang bercanggah dengan hadis yang lain, yang mana kedua-dua hadis itu diterima, maksudnya satu level, dua-dua satu level. Kalau mungkin untuk kita harmonikan, mungkin untuk kita hilangkan dia punya percanggahan itu, maka baru dipanggil mukhtalif hadis. Kalau kita tak mampu nak rongkaikan dia punya percanggahan itu, tetapi kita buang salah satu dengan kita kata, satunya nasikh, yang satu mansukh, maka dia ilmu lain, dia bukan ilmu mukhtalif hadis, dia ilmu nasikh wal mansukh. Ini pandangan Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, saya pergi slow-slow. Ibn Hajar kata, mukhtalif hadis ni kalau percanggahan tu boleh diselesaikan tanpa kita tolak salah satu. Dua-dua boleh kita amalkan dengan kita takwil dia. Nanti kita akan bagi contoh. Baru namanya mukhtalif hadis. Tapi pandangan Ibn Hajar ini telah berbeza dengan pandangan Ibn Salah, dan juga pandangan Ibn Salah disokong pula oleh Al-Amir As-San'ani dan juga As-Sakhawi dalam kitab dia Fathul Mughith.
Ibn Salah dalam kitab dia Muqaddimah Ulum Hadis, As-Sakhawi dalam kitab dia Fathul Mughis, dan juga Al-Amir As-San'ani dalam kitab dia Tawdihul Afkar. Tiga-tiga orang ni mereka berbeza dengan Ibn Hajar. Mereka mengatakan selagi mana ada dalil, ada hadis yang bercanggah dengan dalil yang lain, maka ia dipanggil mukhtalif hadis. Sama ada percanggahan itu boleh diselesaikan ataupun tidak. Selagi mana ada percanggahan, maka kita panggil dia ilmu mukhtalif hadis. Tadi Ibn Hajar dia kata apa? Ibn Hajar kata tadi, dia kata, kalau mampu untuk dirungkaikan, fa in amkanal jam'u fa mukhtalif hadis. Kalau mungkin untuk dirungkaikan, baru dipanggil mukhtalif hadis. Aula, jika tidak, wasabatal mutaakhiru fan nasikh wal mansukh. Kalau tidak mampu untuk diselesaikan percanggahan itu, tetapi kita tahu yang mana kemudian, yang mana dulu, maka yang tu termasuk dalam nasikh wal mansukh. Pada Ibn Hajar tu bukan mukhtalif hadis. Tapi pada Ibn Salah, pada Sakhawi, dia dianggap sebagai mukhtalif hadis. Boleh? Boleh ke? Kena ulang? Senang kan? Senang je. Maksudnya Ibn Salah, As-Sakhawi dan juga As-San'ani, mereka menganggap bila ada percanggahan, mukhtalif hadis. Ibn Hajar kata tak, mukhtalif hadis lebih khusus daripada tu. Yang mana mukhtalif hadis ni kalau percanggahan tu boleh untuk ditakwil. Kalau tak boleh takwil, kita buang salah satu, satu nasih, satu mansuh, yang tu bukan mukhtalif hadis, tu masuk ilmu lain. An-Nawawi pula dalam kitab dia, dia hurai lain sikit. Dia kata, dia pertengahan lah. Dia kata kalau percanggahan itu boleh ditakwil, maksudnya boleh dihilangkan dengan takwil, dua-dua boleh pakai, tapi kita takwil dia, ataupun kita buang salah satu. Yang mana yang kurang kuat kita buang, kita pakai yang paling kuat. Yang tu mukhtalif hadis. Tapi nasih mansuh tak masuk dalam mukhtalif hadis. Nasih mansuh bab lain. Nasih dan mansuh bab lain. Maksud ada hadis yang dimansuhkan, yang tu Nawawi kata tu masuk ilmu lain. Dia tak masuk ilmu mukhtalif hadis. So kita ada tiga pendapat. Ibn Hajar kata mukhtalif hadis bila percanggahan tu boleh ditakwil. Nasih mansuh tak masuk, tarjih pun tak masuk. Pandangan yang kedua, pandangan Nawawi, dia pertengahan. Dia kata nasih mansuh tak masuk. Yang boleh diselesaikan dengan takwil dan boleh ditarjih, yang tu mukhtalif hadis. Pandangan yang ketiga paling luas. Selagi mana ada percanggahan, tak kiralah percanggahan tu boleh diselesaikan dengan takwil ke, boleh diselesaikan dengan tarjih ke, boleh diselesaikan dengan nasih mansuh ke, semua yang dianggap sebagai mukhtalif al-hadis. Saya berpandangan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, pandangan Ibn Salah, pandangan As-Sakhawi dan juga pandangan As-San'ani ini betul. Kerana kalau kita tengok kitab-kitab mukhtalif hadis, mereka membicarakan percanggahan itu daripada semua sudut. Bacalah kitab Ikhtilaful Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Syafi'i. Bacalah kitab Syarah Mushkil Al-Athar yang ditulis oleh At-Tahawi. Bacalah kitab Ta'wil Mukhtalif Hadis yang ditulis oleh Ibn Qutaybah Ad-Dinawari. Ketiga-tiga kitab yang membicarakan tentang mukhtalif hadis, mereka membicarakan hadis yang bercanggah, sama ada percanggahan itu boleh diselesaikan dengan takwil ataupun boleh dirungkaikan dengan tarjih, dan sebahagiannya boleh dirungkaikan dengan nasih dan mansuh. So ni tiga pendapat, dan kita bagi tahu pendapat majoriti adalah pendapat yang tepat. Sebab itu jangan katalah hang lebih hebat kepada Ibn Hajar sampai hang nak tolak pendapat Ibn Hajar. Kita kata tak, kita bukan lebih hebat pada Ibn Hajar, tapi bila kita tak setuju dengan Ibn Hajar, kita pilih pendapat orang yang sebanding dengan Ibn Hajar, seperti mana Ibn Salah, seperti mana As-Sakhawi, dan seperti mana As-San'ani. Jadi bila kita mengaji ni tuan-tuan, makin lama otak kita makin besar. Kemampuan otak untuk berfikir, kemampuan otak untuk berani memilih pandangan berdasarkan kekuatan hujah itu ada pada kita. Bila mana kita meneliti pandangan para ulama. Baik. Kemudian kata Ibn Hajar, kalau tidak mampu untuk dikumpulkan ataupun tidak mampu untuk ditakwil, kita tahu yang mutaakhir,
kita tahu yang kemudian, maka yang kemudian tu dipanggil nasikh, yang memansuhkan. Wal akhir al mansuh, wal akhir al mansuh. Dan yang awal tadi, hadis yang awal yang bercanggah dengan hadis yang akhir, yang tu dipanggil hadis yang telah dimansuhkan. Wa illa fat tarjih, kalau tak tahu maka pergi kepada tarjih. Tarjih maksud pilih salah satu, pilih yang paling kuat, tinggalkan yang kurang kuat. Wa illa fat tawaqquf, kalau tak mampu nak pilih, sama kuat dua-dua sahih, dua-dua kuat, sama kuat, maka tawaqquf, berhenti, dua-dua tak boleh pakai. Ilmu ni penting, yang mana banyak di kalangan hadis, di kalangan orang-orang moden hari ni menolak hadis-hadis disebabkan oleh benda ni, disebabkan oleh mereka tidak mahir dengan ilmu ni. Saya akan hurai panjang sikit malam ini insya-Allah. Pertama sekali, tuan-tuan, kita kena tahu bahawasanya Al-Quran dan Sunnah ini, walaupun Al-Quran itu disandarkan pada Allah, walaupun Sunnah itu disandarkan kepada Nabi, tetapi kedua-duanya daripada sumber yang sama, iaitu Allah Azza wa Jal. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maksudnya Nabi tidak bercakap berdasarkan kepada hawa nafsunya, tetapi apa yang terbit daripada Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada dia. Maksudnya bila mana Al-Quran dan Sunnah itu daripada Allah, maksudnya tidak akan ada percanggahan. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang tidak bersifat dengan sifat makhluk. Sebab itu Allah Ta'ala cabar orang-orang Quraisy yang tidak percaya bahawasanya Al-Quran itu daripada Allah, untuk cari percanggahan yang ada di dalam Al-Quran. Kan? Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran itu bukan daripada Allah, dah pasti kita akan jumpa ikhtilafan katsira. Sudah pasti kita akan jumpa perbezaan yang banyak di dalam Al-Quran. Tapi tak ada. Tak ada percanggahan, kerana dia datang daripada Tuhan. Begitu juga hadis. Selagi mana hadis itu sahih ataupun hasan, maka selagi mana hadis itu memang sabit daripada Nabi, Nabi ucapkan hadis itu, maka hadis tidak mungkin akan menyanggahi hadis yang lain. Ini disebut oleh para ulama usul fiqh. Wahyu yang sabit tidak akan bercanggah sesama sendiri. Jika berlaku percanggahan antara wahyu dengan wahyu, jika berlaku, sebenarnya percanggahan itu hanya pada zahir. Maka sebab itu bila disebut tentang mukhtalif hadis, apakah yang dimaksudkan dengan ilmu mukhtalif hadis? Kita kata hadis yang menyanggahi dalil yang lain pada zahir. Kenapa kita sebut pada zahir? Kerana percanggahan itu berlaku hanya pada zahir semata-mata, yang mana bila kita perhati, percanggahan itu akan hilang. Percanggahan itu akan dapat dirongkaikan. Percanggahan itu akan dapat diselesaikan. Okey? Sampai sini okey? Maka kita kena tanya juga, pasal apa berlaku percanggahan? Kan kita sebut tidak akan ada percanggahan pun antara dalil. Tapi kalau ada dia pada zahir. Okey, percanggahan yang pada zahir ni pasal apa dia berlaku? Kita kena tahu. Kerana ada dua sebab yang besar. Yang pertama, sebab dia kembali kepada perawi yang meriwayatkan hadis. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, sebab yang kembali kepada lafaz hadis itu sendiri. Sebab pertama, sebab yang berkaitan dengan perawi yang meriwayatkan hadis. Yang kedua, sebab yang berkaitan dengan lafaz hadis itu sendiri. Okey, kita hurai sebab yang pertama. Sebab yang pertama dia kata sebab yang berkaitan dengan perawi. Di sini ada dua pecahan. Bila kita kata sebab yang berkaitan dengan perawi, ada dua keadaan ataupun ada dua punca. Yang pertama, pecahan yang pertama, perbezaan perawi dalam menghafaz hadis.
Ada perawi yang hafal hadis secara lengkap, dan ada perawi yang hafaz hadis secara pendek, ringkas. Maka orang yang baca hadis yang lengkap, lepas tu dia baca hadis yang pendek, dia akan tengok, macam bercanggah. Tapi sebenarnya tak bercanggah. Kerana yang riwayat yang pendek tu dia tak hafal yang panjang. Contoh hadis Ubadah ibn Samit, riwayat Muslim. Dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'i adh-dhahabi bil-dhahab wal fiddati bil-fiddah wal burri bil-burri wasy'airu bil-sy'airi wasy'airi bil-sy'airi wat tamri bil-tamri wal milhi bil-milhi illa sawa'an bi sawa'in ainan bi ainin faman zada aw izdada faqad arba. Hadis riwayat Muslim. Ubadah bin Samit kata, Nabi SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam, kecuali sama banyak dan berlaku serahan dalam majlis. Ainan bi'ain, tak utang, tak bertangguh. Bila kita nak beli emas dengan emas, bila nak beli emas dengan emas, mesti ada dua syarat. Pertama, jangan bertangguh. Serah barang kita, ambil barang dia. Sawa'an bisawa'in, mesti sama berat. Kalau 200 gram, yang tu pun 200 gram. Yang ni makcik-makcik trade in ni kena jaga-jaga ni. Suka trade in barang kemas ni. Kena pasti yang tu. Sebab kadang-kadang kita rasa macam kita okey dah kan, urus niaga ni. Saya selalu sebut benda ni. Kadang-kadang kita rasa kita take for granted. Dalam bab jual beli ni kadang-kadang orang tak apa nak faham. Baru ni dia orang duk share, kawan-kawan kita pun duk share kak. Kami bersedia nak beli duit RM2. Duit RM2 sekeping yang kertas tu, yang ada lambang apa, Menara Kuala Lumpur. Dia kata kami bersedia untuk beli not RM2 ni dengan harga apa? 150 ada. Dia jual dengan harga lebih daripada nilai sebenar. Yang ni riba. Sebab Nabi kata sawa'an bi sawa'in. Nak jual benda yang sama jenis, mata wang yang sama jenis. Sebab Nabi sebut emas dan perak. Zaman dulu emas dan perak ni mata wang lah. Zahab tu dinar, fiddah tu dirham, emas tu dinar, perak tu dirham. So duit kertas hari ni pun mengambil hukum yang sama sebab dia mata wang. Jadi bila mana kita nak beli yang sama jenis, emas dengan emas sama jenis, perak dengan perak, ringgit dengan ringgit sama jenis, dua syarat perlu ada. Apa dua syarat tu? Sawa'an bi sawa'in, kata Nabi. Kata Ubadah bin Samit, Nabi sebut ni, maksudnya sama kuantiti. Emas pun sama, nak beli emas 200 gram, 200 gram. Tak boleh 200 gram, 250 gram, riba. Ainan bi ainin, mesti berlaku serahan dalam majlis akad. Sebab tu forex jadi haram. Sebab kita main money exchange, tapi tak berlaku serahan serta-merta. Yang ni dipanggil sarf dalam fiqh. Sarf, maksudnya tukaran mata wang asing. Kecuali lah kalau duit yang dia nak beli itu duit yang tak laku dah, duit zaman 70-an yang tak laku. Maka dia terkeluar daripada sifat duit, dia dah jadi item. Dia dah jadi komoditi. Yang tu tak apa. Barang-barang antik yang duit tak laku, yang tu telah menjadi komoditi. Yang ni masalahnya masih lagi currency. Bila mana dia currency, kita tak boleh jual lebih daripada nilai yang sebenar. Okay, clear? Tapi kita bukan nak hurai bab tu. Kita nak hurai bab lain. Maksud Nabi kata, emas bila nak beli dengan emas, perak bila nak beli dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, bali dengan bali, garam dengan garam ni, mesti bila nak tukar, sawa'an bi sawa'in, ainan bi ainin. Maksudnya sama banyak dan juga jangan bertangguh. Kalau tak sama banyak, faman zada aw izdada, siapa yang minta, siapa yang tambah
ataupun minta untuk tambah, faqad arba, maka telah terlibat dengan riba. Kalau tak sama banyak, satu barang lebih banyak daripada yang lain, riba ni dipanggil ribal fadli. Ribal fadl, riba lebih. Tu ada orang nama Zul Fadli. Zul Fadli maksudnya orang yang mempunyai kelebihan. Tu kita panggil afdal. Afdal maksud lebih, lebih mempunyai kelebihan. Okey. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang dia nak. Fadl. Ribal fadl maksud riba lebih. Kerana tak sama banyak. Ada satu lagi riba yang Nabi sebut tadi, ainan bi'ainin. Mesti tukar sama, maksudnya tukar barang dia kita bagi, dia pun serah. Bahkan ada riwayat daripada Umar. Umar kata, wa inistanzaraka ila wara'i syariah fala tanzirhu. Kalau kamu sedang melaksanakan jual beli tukar duit ni, tiba-tiba dia minta dia yang berurus niaga dengan kamu ni minta izin dengan kamu untuk dia pergi belakang tiang, fala tanzirhu, jangan tunggu, batalkan jual beli. Kerana akan berlaku riba. Riba apa? Riba tangguh. Riba tangguh dalam bahasa Arab dipanggil riba nasi'ah. Dalam hadis ni Nabi larang dua-dua jenis riba. Riba fadl dan juga riba nasi'ah. Riba lebih dan riba tangguh. Tiba-tiba ada satu riwayat yang mana Ibnu Abbas meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, yang mana Usamah kata Nabi SAW bersabda, la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba, hanyalah pada nasi'ah. Seolah-olah hadis ni macam menafikan riba, riba fadl. Bila Nabi kata la riba illa fin nasi'ah, tidak ada riba melainkan hanyalah pada nasi'ah. Maksud riba yang haram ni riba nasi'ah je, riba tangguh lah. Maksudnya hang nak jual macam mana pun tak apa. Hang nak jual macam mana pun okey. Yang penting jangan tangguh. Nak tukar emas dengan emas tak sama banyak pun tak apalah. Kalau ikut hadis nombor 2 ni. Maka ulama berbeza pendapat. Macam mana nak selesaikan percanggahan ni? Dua-dua sahih hadis ni. Dua-dua sahih. Agak-agak macam mana nak selesai? Yang tu kita kata, nak faham hadis kena faham dengan pemahaman para ulama. Tapi ulama yang betul-betul ulama lah. Ulama yang kita iktiraf sebagai ulama dan awak iktiraf sebagai ulama. Maka kita rujuk pandangan ulama-ulama mu'tabar. Maka Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Sarakhsi. Imam Syafi'i mazhab Syafi'i lah. As-Sarakhsi mazhab Hanafi. Mereka menghuraikan percanggahan ni dengan mereka katakan, sesungguhnya hadis yang riwayat Usamah tadi, yang Ibn Abbas riwayat tu, sebenarnya hadis ni dia punya konteks. Kerana Nabi sedang menjawab soalan yang sedang ditanya pada dia. Maka Nabi jawab soalan, Nabi jawab dengan jawapan yang khusus kepada soalan yang khusus. Hadis Ubadah tadi sahih. Hadis tu panduan umum. Hadis tu kita pakai. Tapi hadis yang nombor 2, hadis yang Usamah riwayat, sebenarnya Nabi sebut adalah jawapan bagi soalan yang khusus. Ada hadis lain riwayat Muslim, Nabi sebut macam ni. Nabi kata, "Az-zahabu bil-zahabi, wal-fiddatu bil-fiddati, wal-burru bil-burri, والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد." Atau kama qala Rasul. Nabi kata dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Nabi kata, bila nak tukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam, mesti sama banyak, mesti serahan berlaku dalam majlis akad. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf, tetapi kalau jenisnya berbeza, Nabi kata,
Fabi'u kaifa syi'tum. Juallah macam mana kamu nak jual pun, tetapi dengan syarat mesti berlaku serahan dalam majlis akad. Saya hurailah masalah riba ni bagi clear. Saya tengok tuan-tuan macam kerut. Nabi sebut 6 item. Kita tahu riba ni bab pinjam lah. Bagi pinjam RM5, minta balik RM6 riba. Kan? Yang tu orang Melayu faham. Yang ni dipanggil riba jahiliyah. Riba duyun, riba hutang. Dia ada satu lagi riba al-buyu', riba jual beli. Yang ni riba jual beli ni. Yang ni ramai orang Melayu tak faham. Kita hurai sikit. Nabi sebut 6 item. 6 perkara. 2-nya adalah currency. Emas dan perak. Oleh kerana Nabi sebut currency di zaman dia, maka apa saja yang dianggap currency pada zaman ni, yang dianggap mata wang pada zaman ni, mengambil hukum yang sama. 4 barang yang belakang ni, 4 barang yang belakang, Nabi sebut tentang gandum, Nabi sebut tentang bali, Nabi sebut tentang tamar dan juga garam. Yang ni bukan currency. Maka ulama' berbeza pendapat. Apakah sifat yang menyebabkan Nabi kata bila nak jual, mesti ada syarat tadi. Sama jenis, sama banyak. Berlaku serahan dalam majlis. Kalau tak sama jenis, tak apa. 4 barang ni ulama' beza pendapat. Ada yang kata sebab 4 barang ni adalah qut, makanan ruji. Ada yang kata iddikhar, sebab barang ni boleh simpan lama. Macam Hanafi dia kata al-kail wal mizan, al-kail wal wazan. Barang yang 4 ni boleh sukat dan boleh timbang. Maka apa saja yang boleh disukat dan ditimbang mengambil hukum yang sama. Apa saja kalau ikut Hanafi, oleh kerana Nabi sebut 4 benda ni, sifat 4 benda ni boleh sukat dan boleh timbang. Sukat ni letak dalam cupak. Timbang ni timbang lah kilo. Sebab zaman dulu tamar dijual pakai sukat, 1 cupak. Kan ada hadis daripada Bilal, masa Nabi pergi ke Khaybar. Tiba-tiba Bilal bagi kat Nabi tamar Junaid. Tamar bagus. Nabi tengok, ni lain macam tamar ni. Sebab Nabi tahu tamar yang dia orang bawa tak macam tu. Sebab Khaybar ni bumi tamar yang bagus kan. Jadi bila datang bawa tamar Junaid, Nabi terkejut. Nabi kata, mana dapat tamar ni? Bukan macam kita makan lubur tanya. Dah Nabi tanya dulu, mana dapat ni? Kan? Kita kadang dah terlibat baru nak tanya. Ustaz, MLM ni boleh Ustaz? Tak boleh kot. Haram ni. Takkan tak boleh Ustaz, saya dah masuk 20,000. Dia nak hukum ikut dia sebab dia dah masuk dulu. Tak boleh gitu. Sebelum masuk tanya dulu. Maka Nabi sebelum makan dia tanya dulu. Bilal kata, at-tamru indana radi. Tamar yang ada pada kita ni tak apa nak bagus. Maka Bilal kata, fabi'na hadha bisa'in. Kami jual tamar kita, tamar yang ada pada kita yang tak bagus tu 2 cupak. Kita beli tamar yang bagus ni 1 cupak. Nabi kata apa? Allah ainur riba. Nabi kata, oh yang ni riba. Jangan buat macam tu. Nabi kata, jual tamar kita dengan dirham. Ambil duit, dengan dirham beli tamar yang bagus tadi. Sebab kalau nak beli dua cupak dengan 1 cupak riba. Sebab tamar dengan tamar, tak kira kualiti macam mana pun. Bila mana jenis sama, mesti sama. 1 cupak, 1 cupak. Kalau nak lari pada riba, mesti ganti dengan benda lain yang mana sifat dia tak sama. Maka Hanafi kata, apa saja yang boleh disukat dengan sukatan, apa saja yang boleh ditimbang, maka mengambil hukum yang sama dengan 4 item belakang tadi. So kita kena tahulah, item depan tadi samaniyah, currency, mata wang. Yang kedua, apa ni, yang boleh disukat dan ditimbang. So apa benda yang boleh disukat dan ditimbang ikut Hanafi, tak kira boleh makan ke tak boleh makan. Sukatan ni termasuk juga liter. Kita nak beli minyak hitam 2 liter dengan 1 liter, boleh? Pada Hanafi riba. Pada Hanafi riba. Okey. Syafi'i dia kata makanan.
4 barang tu, sifat sebab apa dia riba? Sebab makanan. Kita nak beli nasi putih sepinggan, 1 mangkuk dengan 2 mangkuk. Sebab apa 2 mangkuk yang ni? Yang 2 mangkuk ni sebab dia ni beras biasa. 1 mangkuk sebab basmati. Tak boleh. Riba. Jadi kita kena tengok dia punya unsur tu, sifat tu. Kalau dua-dua makanan nak tukar, mesti dua-dua makanan dan sama jenis, beras dengan beras, nak tukar mesti ada 2 syarat. Apa dia? Sama banyak, jangan bertangguh. Nak tukar semangkuk basmati dengan semangkuk beras subsidi, mesti tukar terus dan mesti semangkuk dengan semangkuk. Tak kira. Jayyiduha wa radi'uha sawa. Yang bangsa bagus dengan bangsa tak bagus sama Yang penting jenis. Nampak Tapi kalau jenis tak sama, kita nak tukar beras dengan gandum, sifat sama, dua-dua makanan. Ni mazhab Syafi'i. Beras dengan gandum. Beras sekilo nak tukar gandum 2 kilo, boleh? Dua-dua makanan ni boleh. Sebab beras dengan gandum tak sama jenis. Tapi jangan bertangguh. Kalau bertangguh jadi riba nasi'ah. Maksud nak tukar beras dengan gandum, tukar sekarang, on the spot. Serahan berlaku secara lani. Perkataan lani telah digunakan oleh bank negara. Maksudnya dia baku. Orang Kedah dah gelak lah kan? Lani ya. Lani. Ini kuliah muamalat sikit. Nak bagi faham Kalaulah kata kita nak beli garam, pergi kedai beli garam sekilo, dia tanya berapa ringgit, kita tanya berapa ringgit bang garam sekilo? Garam sekilo berapa ringgit? Saya jarang beli garam. Sekarang ada paket tu kan, katalah dia kata RM1.50, katalah contoh RM1.50 garam, kita bagi dia RM1.50, kita bagi dia RM10, dia tak ada duit baki. Dia kata tak apalah dik, bayar esok je lah bila dah ada duit pecah. Boleh tak boleh? Riba ke tak riba? Tak faham. Tak riba. Sebab apa tak riba? Sebab garam ni sifat dia makanan. Dia ada unsur riba tapi makanan. Yang kita beli dengan duit, duit ni unsur dia mata wang. Unsur tak sama, maka tak ada riba. Dia nak jadi riba ni makanan tukar dengan makanan, mata wang tukar dengan mata wang. Kalau satu mata wang, satu makanan, unsur tak sama, maka riba tak ada. Sebab tu kita boleh beli garam hutang. Clear? Saja bagi itu sebab tahu dah. Saya mengajar muamalat lama dulu. Okey? Clear Baik. Pertama saya urai balik. Jenis sama, unsur sama. Dua-dua mata wang, jenis sama, emas dengan emas. Nak tukar mesti ada 2 syarat. Sama banyak, jangan bertangguh. Kalau jenis tak sama, tapi unsur sama, 1 syarat, jangan bertangguh. Kuantiti tak kira. Kuantiti macam mana? Nak beli emas dengan perak, dua-dua mata wang, maka juallah macam mana pun. Emas 200 gram, perak setengah kilo. Boleh. Tapi jangan bertangguh. Kita nak jual ringgit dengan dolar. Kan hari ni ringgit, $1 RM3.90. Boleh jual. Sebab jenis tak sama. Tapi jangan bertangguh. Tapi nak tukar ringgit dengan ringgit, mesti sama, banyak sebab jenis sama. Dan jangan bertangguh. Clear? Maka, bila dalam hadis Usamah bin Zaid, dia kata Nabi kata la riba illa fin nasi'ah, tidak ada riba melainkan hanyalah pada nasi'ah. Seolah-olah hadis Nabi ni menafikan riba yang Nabi sebut dalam hadis Ubadah ibn Samit tadi. Maka berlaku percanggahan. Hadis Ubadah bin Samit kata riba ada 2 dalam jual beli, riba al-fadl dan juga riba nasi'ah. Hadis Usamah bin Zaid, Nabi kata riba hanya pada nasi'ah, riba al-fadl tak ada, tak haram. Maka ulama seperti Syafi'i dan juga As-Sarakhsi, silap, Al-Imam Syafi'i, sebab nanti diorang kata tak hormat pula. Dia tak, dalam tesis, dalam penulisan ilmiah, kalau nak letak imam, semua letak imam.
Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah. Kalau tak nak letak, jangan letak semua. Tu gaya penulisan akademik. Abu Hanifah, qala Abu Hanifah, qala Syafi'i, qala Malik, qala Ahmad. Tapi kalau nak letak imam semua. Qala al-Imam Ahmad, qala al-Imam Malik, qala al-Imam Abu Hanifah. Supaya kita tak nampak bias. Proceed. Supaya kita tak nampak bias. Belum apa-apa lagi, qala al-Imam al-Allamah al-Syekh. Kan? Belum apa-apa lagi nampak bias lah. Bila tahu orang yang kita tak setuju, qala fulan ya. Tak nampak tak apa nak adil lah. Macam itulah. Maka Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam As-Sarakhsi mengatakan hadis Usamah bin Zaid yang ringkas tadi sebenarnya bukan nak menafikan ribal fadl, bukan nak menafikan riba lebih, tetapi jawapan yang ringkas itu apabila Nabi menjawab soalan yang sangat khusus. Bila mana Nabi ditanya tentang jual beli yang tak sama jenis. Nabi ditanya tentang jual beli yang tak sama jenis. Emas nak beli dengan perak, garam nak dibeli dengan tamar, gandum nak dibeli dengan garam. So Nabi kata la riba. Benda ni tak sama jenis, tidak ada riba, melainkan hanya nasi'ah saja. Ribal fadl tak ada, kerana jenisnya tak sama. Okey? Maka oleh kerana ada perawi yang tidak menghafal soalan tu dengan baik, maka sebab itu hadis itu telah diriwayatkan dengan ringkas sehingga sebahagian orang menganggap oh ada percanggahan, tapi sebenarnya tak ada percanggahan pun. Percanggahan tu berlaku pada zahir semata-mata bagi orang yang tak faham situasi, tak faham konteks. Kau orang tanya kita kan, Ustaz, macam apa hukum beli emas dengan perak tapi tak sama jenis? Apa hukum beli duit ringgit dengan dolar tapi tak sama banyak? $1 dia jual RM3.90. Kita tak ada riba lah masalah tu. Yang ada cuma riba nasi'ah. Salah ke jawapan saya? Tak salah. Tapi bila mana orang tak riwayatkan soalan, dia cuma riwayat, dia quote jawapan saya je, maka orang kata, tengok Razaimi kata riba hanya pada nasi'ah. Mana pergi riba al-fadl? Dia tak quote saya punya soalan. Soalan yang tanya pada saya dia tak quote. Maka orang salah anggap. Okey. Cabang yang kedua, sebab yang berlaku percanggahan dalam hadis yang berkaitan dengan perawi, kadang-kadang perawi ni tadi sebab pertama dia kurang hafazan. Yang kedua, kadang-kadang dalam meriwayatkan dia riwayat dengan cara yang ringkas, fil adab. Dia riwayat dengan cara yang ringkas. Okey, contoh. Ada riwayat kata la yakhtib ahadukum ala khitbati akhi. Dalam riwayat Ibnu Umar disebut gitu. Riwayat Ibnu Umar kata Nabi SAW bersabda la yakhtub ahadukum ala khitbati akhi. Janganlah sebahagian, sebab salah seorang daripada kamu bertunang dengan tunangan orang. Jangan duk pinang tunangan orang. Kita dah tahu dia dah bertunang dengan orang lain, kita jangan pergi pinang. Riwayat Abu Hurairah dia pergi tambah hatta ya'zan aw yatruk. Riwayat Ibnu Umar sampai situ aja. Jangan kamu pinang tunangan orang. Kita baca riwayat Abu Hurairah, ada tambahan lafaz. Ada perawi yang dia hanya sampai situ aja. Ada perawi yang pergi tambah. Ada perawi ditambah, janganlah salah seorang daripada kamu pergi pinang tunangan orang sehingga dia diizinkan, ataupun tunang dia yang awal tadi, yang pergi pinang awal, meninggalkan tunang dia. Maksud tak jadi kahwin lah. Nampak macam canggah lah kan? Tapi sebenarnya percanggahan ni sebab perawi Ibnu Umar riwayat dengan ringkas. Perawi Abu Hurairah riwayat dengan panjang. Ada satu lagi hadis Fatimah bintu Qais. Yang mana Fatimah ni diceraikan oleh suami dia. Bila dicerai oleh suami dia, dia pun bereddah lah. Habis aja eddah, dua orang datang pinang dah.
Siapa dia? Abu Jaham dan juga Muawiyah. Maksudnya Fatimah ni kira hebat lah. Habis-habis iddah orang masuk pinang selalu. Kan? Maka dia pun kata kat Nabi, ya Rasulullah, inna Muawiyah wa Aba Jaham khatabani. Ya Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah dan juga Abu Jaham pinang aku. Maka Nabi pun sebut, amma Muawiyah fasa'luk la mala lahu wa amma Abu Jahmin fala yad'u al-'asa an 'atikihi ankihi Usamah ibn Zaid fanakahtuhu. Dia kata, sesungguhnya Muawiyah dengan Abu Jaham pinang aku. Maka Nabi pun kata, Muawiyah ni su'aluk, miskin, tak ada harta. Adapun Abu Jaham, dia ni tongkat tak lekang daripada bahu dia. Maksud dia tongkat tak lekang ni maksud sentiasa bermusafir. Kahwinlah dengan Usamah. Usamah siapa? Cucu angkat Nabi kan, anak pada Zaid. Kahwin dengan Usamah, senang sikit. Maka dia pun nikah dengan Usamah. Hadis ni, berapa orang yang pinang Fatimah? Dua kan? Nabi pun pinang juga lah. Untuk Usamah. So 3 lah. Tapi sebelum tu 2 lah. So Nabi sendiri pinang untuk Usamah. Betul? Tadi Nabi kata jangan pinang tunangan orang. Tiba-tiba Nabi pergi pinang orang yang telah dipinang untuk cucu angkat dah. Pinang dengan bertunang dua bahasa beza tu. Pinang dengan bertunang. Kalau bertunang, yes. Itu baru pinang, dia belum pergi. Itu dia punya takwil. Tu dia punya takwil. Maksud dia, yang Nabi tak bagi kita pergi pinang tunangan orang ni bila perempuan tu dah setuju dengan pinangan, baru kita tak boleh nak pergi pinang. Yang ni Fatimah belum buat keputusan lagi, baru orang datang pinang dia pun penin. Dia pun kata tunggu kejap lah. Dia pun pergi tanya kat Nabi. Dia ada beberapa faedah sebenarnya daripada hadis ni. Faedah yang pertama, bila bab pinang meminang ni, kalau orang tanya kita tentang pinangan, ni ada orang datang pinang anak saya ni, anak dara saya, namanya Fulan bin Fulan, kau kenal ada? Kita boleh bagi tahu kalau ada keburukan pada lelaki tu. Kerana Nabi bagi tahu pada Fatimah, Muawiyah miskin. Tu kira mengumpat lah tu. Sebut keburukan. Tapi boleh. Ini bab yang dibenarkan mengumpat. So makcik-makcik kakak kena tahu yang ni. Dalam bab ni boleh mengumpat, no problem. Tapi sekadarlah, jangan lebih berdahat. Maksud jangan lebih berdahat lah. Dia bab mengumpat ni kita kena tahu, sebab kadang-kadang kita teringin juga nak mengumpat kan. Jangan. Jadi tempat-tempat yang boleh mengumpat antaranya ni lah kan. Ni ajar siap-siap kan. Dalam bab peminangan, maksudnya bila ada orang pergi minang seorang tu orang perempuan, orang bapa wali perempuan tu pergi tanya kita, dan kita kenal lelaki tu, kita kena bagi tahu. Kita tak boleh kata sebenarnya saya kenal lelaki ni, tapi saya tak boleh nak cakap benda ni mengumpat, masya-Allah saya rasa dosa. Tak boleh. Maksud kita kena bagi tahu kerana benda ni melibatkan masa depan perempuan tu. Tiba-tiba dia kahwin, katalah dia kahwin, tiba-tiba lelaki tu tak elok kan. Lelaki tu jenis Triple H punya, sikit-sikit smackdown kan. Susahlah perempuan tu kan. Maka kita kena tahu benda tu kan. Baik, maka kita dapat selesailah. Selesaikan percanggahan hadis ni yang pada zahir aja. Yang Nabi tak bagi nak pinang tunangan orang ni bila mana perempuan tu dah setuju. Bila perempuan tu dah terima, tak boleh lah. Kerana boleh, kalau kita pergi pinang tunangan orang, kalau boleh lah katakan, kita ada istilah apa? Selagi belum kahwin, selagi tu aku ada peluang. No, Islam tak kata gitu. Islam kata bila satu orang dah pinang satu orang yang lain, perempuan tu dah terima, dah setuju dah, tunggu dulu.
Tunggulah sampai putus. Katalah macam ni, kata, saya ni sebenarnya ada hajat dengan awak. Nak tanya dulu, awak ni dah bertunang ke belum? Kalau dia kata belum, okey, saya sekarang ni saya minat dengan awak, saya nak tunang dengan awak. Setuju? Pergilah tanya bapak saya. Kita pun pergi tanya bapak dia kan. Setuju tak pakcik? Pakcik setuju. Kira bertunang lah. Orang lain tak boleh kacau. Okey? Kalaulah kata saya ni ada hajat sikit nak bagi tahu kat awak, ataupun saya ada hajat nak bagi tahu kat pakcik ni, saya berkenan dengan anak dara pakcik. Anak dara pakcik ni dah bertunang ke belum? Udah. Baru minggu lepas bertunang. Oh, okey. Tak apalah, kalau dah putus bagi tahu macam tu lah. Masyarakat Melayu ni kan, tunang di Malaysia ni kan ada cinta dia kalau orang dulu belah rotan. Kira-kira dah memang orang dah booking kan. Yang tu tak apa, tu termasuk adat lah. Yang tu termasuk adat lah, pemberian. Tapi benda tu tak syarat lah. Boleh juga. Bukankah ni Umar pernah tanya pada Abu Bakar? Umar kan bila Hafsah tak ada suami, Umar pergi tanya dekat Osman dulu. Umar tanya kat Osman, Umar kata, aku menawarkan anak perempuan aku pada kau nak? Osman kata, tunggu sekejap, aku fikir dulu. Tu esok Osman datang, Osman kata, tak ada dia. Umar pun pergi jumpa Abu Bakar. Tanya Abu Bakar, hadis Bukhari. Bisa dengar hadis? Tak bisa. Umar pergi tanya Abu Bakar. Dia kata, ya Abu Bakrin, fa inni a'riduka binti. Aku menawarkan kepada kamu anak perempuanku. Abu Bakar dia fikir, lepas tu dia belah. Dia tak cakap dia setuju, dia tak cakap tunggu dulu, dia tak kata dia tolak, dia belah. Dan dia tak datang-datang dah. Umar kata, aku marah sungguh dengan Abu Bakar. Aku marah sungguh. Bagi tahulah macam Osman. Osman tak setuju, bagi tahu. Yang penting aku tak tunggu. Ni belah gitu lah. Sehinggalah bila mana Nabi pinang Hafsah. Dan Umar pun setuju. Kan? Umar setuju. Esoknya Abu Bakar datang jumpa Umar. Abu Bakar kata, kau mesti marah kat aku kan? Bila mana aku tak jawab apa-apa. Memang aku marah dengan kau. Siapa yang tak bagi tahu? Dia kata, aku bukan tak mau bagi tahu. Tapi aku tahu bila hang menawarkan anak perempuan hang pada aku, sebelum daripada tu Nabi dah sebut dia. Nabi dah sebut nama Hafsah. Maksud Nabi dah bagi tahu, Nabi berkenan kat dia. Ini satu benda jugalah kan. Bila mana Nabi ni Nabi, bukanlah bermakna dia tu tak ada nafsu. Dia manusia. Dia manusia. Maksudnya dia pun ada berkenan kat perempuan juga. So kalau halal, dia bagi tahu kat kawan, aku tengok ada aku berkenan. Tak boleh kata orang yang belajar agama macam tu, Masya Allah Ustaz, jaga nafsu Ustaz. Ustaz tak boleh kata gitu. Dah memang aku berkenan, nak macam mana? Cuma yang tak boleh tu bila bertindak luar daripada batasan syarak lah. Bila dah kata berkenan, patutnya kita kata, Ustaz apa lagi dah berkenan, dia pun masih available. Masuk minang lah, saya boleh jadi wakil. Patutnya begitu. Kan? Masalah jiwa dan perasaan adalah masalah fitrah. Dan tak semestinya orang lelaki yang pergi pinang perempuan, tak. Orang perempuan pun boleh pinang orang lelaki, no problem. Khadijah dia pinang Nabi kan? Khadijah pinang Nabi. Kan? Tapi bukan Islam dia tak mesti lelaki atau mesti perempuan, tak. Siapa yang suka dia boleh pinang. No problem. Kan? Tak adalah nak malu apa? Pasal nak malu? Kita menunjuk menyatakan hasrat hati kita yang baik kan? Minta maaf lah Ustaz, saya ni nak tanya, Ustaz ni ada kesediaan tak nak ambil saya sebagai isteri? Ustaz pun tengok belum lagi kot. Kan? Saya belum bersedia lagi. Okey, tak apa Ustaz, thank you. Bila dah sedia bagi tahu Apa malu? Kau orang kata pada Anas kan?
Bila mana orang tawarkan diri, perempuan tawarkan diri pada seorang lelaki, apa sebab pada Anas tak malu ni? Anas kata apa tak malu? Dia menunjukkan dia berani lah maksudnya. Tapi kita jadi macam benda tu tak proper kan. Mungkin kerana adat gitu. Sebenarnya tak ada apa pun. Itu benda yang normal lah. Tak usah nak malu lah. Bagi tahu lah. Kalau setuju, alhamdulillah. Daripada tak bagi tahu, minat dia diam. Lala kahwin dengan orang lain. Barulah Fras menonggeng. Siapa masuk bab tu? Banyak. Saya tengok tadi kerut-kerut bila bab riba, bila bab ni apa ni bertunang ni tengok. Fawaz antara yang semangat. Dan sebab yang kedua tadi saya bagi tahu, sebab yang berkaitan dengan lafaz hadis tu sendiri. Kerana kadang-kadang lafaz ini mempunyai banyak makna. Ya, kadang-kadang lafaz itu mempunyai banyak makna. Kadang-kadang ada hadis yang umum, tiba-tiba ada hadis yang khusus. Maka dalam bab tu kita kena utamakan yang khusus dan kecualikan yang hadis umum tadi. Contoh, bila Nabi kata kullu muslim ala muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim ke atas muslim yang lain tu haram, dihormati. Darahnya haram, hartanya haram, dan juga maruahnya pun haram untuk dicaci maki. Tak boleh. Tapi ada hadis yang lain disebut la yahillu malim ri'in muslim illa ma tabat bihi nafsu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali apa yang dia izinkan. Tadi sebut umum lah. Harta orang lain tak boleh nak sentuh. Tiba-tiba hadis ni kata boleh kalau dia izin. Maksudnya hadis yang dia izin tu telah mengkhususkan. Telah mengkhususkan hadis yang kata langsung tak boleh tadi. Okey. Contoh yang lain. Hadis man baddala dinahu faqtuluh. Sesiapa yang menukar-nukar agamanya hendaklah dibunuh. Murtad lah ni. Tukar-tukar agama hendaklah dibunuh. Tiba-tiba ada hadis yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin nisa. Nabi melarang daripada bunuh wanita. Dalam perang Nabi tak lagi bunuh orang perempuan. So ada percanggahan lah, sebab ada tak orang perempuan yang mungkin murtad? Ada. Mula-mula Nabi suruh siapa-siapa yang murtad umum lah bunuh. Yang ni pun umum. Nabi larang daripada bunuh wanita dalam perang. Maka ulama' berbeza pendapat dalam masalah ni. Macam mana nak selesaikan kalau orang perempuan yang murtad? Majoriti ulama' dia kata hadis yang Nabi larang untuk bunuh orang perempuan tu umum. Dan dikecualikan kalau orang perempuan tu murtad, maka boleh dibunuh. Kerajaan boleh bunuh, dia kata. Pemerintah boleh bunuh kalau perempuan yang murtad. Kerana hadis yang Nabi maksudkan tak boleh bunuh perempuan ni, kafir yang asli. Maksud bila kita pergi perang dengan kafir harbi, perempuan tu ada di negara kafir dan perempuan tu kafir. Bukannya Islam yang murtad, tak, dia kafir sungguh. Tak boleh bunuh. Maksudnya hadis ni telah dikhususkan dengan hadis bunuh murtad. Hanafi dia ada sikit beza. Hanafi kata tak. Hadis yang kata jangan bunuh, hadis yang menyuruh bunuh orang yang tukar agama telah dikhususkan tak boleh bunuh perempuan. Maksudnya kalau orang perempuan murtad tak boleh bunuh. Orang lelaki ya boleh. Maksudnya dia berbeza dengan majoriti. Nampak cara ulama' menyelesaikan percanggahan. Ini juga adalah penyebab kepada perbezaan pandangan di kalangan ulama' disebabkan hadis yang datang berbeza-beza. Cara mereka faham beza-beza. Okey. Baik. Sebab yang ketiga, sebab yang kedua. Maksudnya sebab yang berkaitan dengan lafaz hadis yang kedua. Nasakh. Pemansuhan. Hadis Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ibn Mas'ud kata, Nabi SAW memerintahkan kami bila kami salat, hendaklah kami letakkan kedua-dua tapak tangan kami ini di antara celah kangkang kami bila rukuk. Bila rukuk, Ibn Mas'ud kata dalam hadis Muslim, hadis sahih, Ibn Mas'ud kata bila kita rukuk, Nabi arahkan kita untuk letakkan tangan kita ni, tapak tangan ni di celah
Silakan Kang, di bahagian peha dalam. Boleh kot? Boleh bayang? Tak boleh bayang? Kita rukuk, kita letak tangan kita dekat peha belah dalam. Macam tu. Pegang peha. Itu riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat Abi Mas'ud. Riwayat Abi Mas'ud, dia kata dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga dengan sanad yang sahih, dia kata Nabi SAW memerintahkan kami bila salat, boleh tahan juga lama. Tak apalah, kita nak ambil satu perenggan, lebih kurang sejam hurai. Nabi SAW perintahkan kami bila kami rukuk, kami letakkan kedua-dua tapak tangan kami betul-betul atas lutut kami. Mana satu yang betul ini? Letak celah peha ke ataupun letak atas lutut? Maka ulama kata, ulama dia kata hadis Ibnu Mas'ud tu telah dimansuhkan. Kerana hadis Ibnu Mas'ud tu di peringkat awal Islam. Mula-mula orang salat memang Nabi suruh buat macam tu. Tapi bila kemudian di akhir Nabi suruh letak di atas lutut, maka selesai percanggahan. Memang ada percanggahan, tapi telah dibatalkan. Telah diselesaikan, maksudnya kita ambil yang akhir, kita buang yang awal. Maksudnya kita tak pakai yang awal. Seperti mana hadis yang Nabi kata aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam batal puasa. Orang yang membekam dengan orang yang dibekam batal puasa. Ada satu hadis. Hadis yang lain riwayat Ibnu Abbas, dia kata ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun shaimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan Nabi ni berihram dan juga dalam keadaan Nabi puasa. So ada dua hadis kat situ. Satu kata batal puasa, satu kata Nabi sedang puasa, Nabi bekam. Maka satu hadis yang awal yang kata batal tadi telah dimansuhkan, kerana hadis yang akhir ni, hadis Ibnu Abbas ni lebih lewat. Kerana Ibnu Abbas bersama dengan Nabi waktu Nabi ihram adalah pada haji selamat tinggal, haji wada'. Dan haji itu menunjukkan Nabi dekat-dekat nak wafat. Maka hadis itu telah membatalkan hadis yang awal. Nampak? Yang ketiga, sebab yang ketiga yang berkaitan dengan lafaz hadis ni kadang-kadang taghayurul ahwal. Perbezaan keadaan. Bila Nabi jumpa keadaan ni, Nabi sebut hadis ni. Keadaan yang lain, Nabi sebut hadis yang lain. Maka percanggahan tu bila kita tak faham keadaan. Bila kita faham keadaan, baru kita faham kenapa berbeza. Paling mudah. Bukankah kadang-kadang soalan sama? Ya Rasulullah, ayul islami afdal? Ya Rasulullah, mana satu Islam paling baik? Ya Rasulullah, ayul islami khair? Ya Rasulullah, mana Islam lebih baik? Nabi jawab dengan jawapan yang pelbagai. Ada yang kata tut'imut ta'am wa taqra'us salam, bagi makan. Ada yang Nabi kata albirru liwalidain, buat baik pada kedua ibu bapa. Ada Nabi kata as-salatu liwaqtiha, salat pada awal waktunya. Kenapa beza-beza jawapan Nabi? Kerana keadaan berbeza-beza. Orang yang tanya Nabi itu beza. Ada orang datang, dia tanya Nabi apa yang baik. Nabi tengok yang baik untuk dia, buat baik pada ibu bapa, kerana dia dalam masalah tu ada masalah. Seorang datang, dia okey semua, cuma dia salat tak jaga waktunya. Maka Nabi suruh dia, yang baik untuk dia adalah jaga waktu salat. Ada satu orang datang, Nabi tengok dia okey dari sudut pendapatan, tapi kedekut sikit, Nabi suruh dia bagi makan. Dan mungkin mulut dia berat, Nabi suruh dia baca salam. Maka perbezaan ini telah menjadikan jawapan Nabi berbeza-beza. Contoh yang lain, Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kata idza ishtadda al-har fa abridu bis-salah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Apabila panas terlalu kuat panas. Kan Nabi duduk dekat Saudi kan, Hijaz, yang mana kalau panas sungguh. Dia negara-negara yang duduk di, yang kita kalau duduk di semenanjung Tanah Arab ni, kalau belah Hijaz dan juga belah Teluk ni, macam Kuwait, Iraq, kalau panas memang panas sungguh. 50 darjah Celsius.
Panas. Sampai saya ada seorang kawan Kuwait masa buat PhD kan. Saya tanya dia, saya kata Kuwait panas. Sebab Jordan tak panas. Jordan dia sejuk lah. Kuwait panas. Kuwait panas. Sebab tu bila orang-orang Kuwait kalau musim panas dia akan lari pergi ke Syam. Dia akan lari pergi Jordan. Dulu pergi Syria. Syria dah bergolak, dia pergi Jordan lah. Ramai Kita tengok Daulatul Kuwait dia punya apa, plate kan. Kereta-kereta daripada Kuwait. Saya tanya, kenapa tak duduk Kuwait? Dia kata payah nak duduk Kuwait waktu-waktu macam ni. Toilet pun kena ada, nak pergi toilet pun kena ada aircon. Kuwait dah 20, terlampau panas. Maka panas. Nabi kata bila terlampau panas, maka boleh kita lewatkan salat zuhur. Lewatkan sikit supaya matahari tak tegak atas kepala lah. Maksudnya bukanlah baru-baru gelincir tu terus solat. Maksudnya tunggu sampai sejuk sikit baru boleh solat. Tak apa. Kerana panas yang melampau ini adalah bahang daripada neraka, Nabi kata. Ada hadis daripada Khabbab Ibn Al-Art, riwayat Nasa'i. Dia kata syakauna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam harra ramdha fi jibahina wa akuffina falam yashkuna. Kami pernah mengadu dekat Nabi tentang panasnya tanah yang kami rasa ketika mana kami menunaikan salat, yang mana panah itu kena dekat tangan kami dan juga dahi kami. Tapi Nabi tak endahkan Nabi tak endahkan aduan kami. Maksudnya Khabbab kata biar tanah tu tak panas lagi ya. Biar tanah tu tidak begitu panas baru kami solat. Tapi Nabi kata tak boleh. Tadi Nabi bagi, sekarang Nabi tak bagi. Nampak macam bercanggah, tapi sebenarnya percanggahan itu hanya pada zahir. Yang Nabi sebut hadis awal tadi ni sebenarnya waktu panas yang tak mampu nak ditanggung. Kerana bukan, kalau memang cuaca panas, kita sujud memang rasa panas. Tapi yang Nabi bagi untuk lewatkan zuhur sikit ni, bila terlampau panas, bukan hanya dahi dan juga tangan rasa, seluruh badan rasa panas. Dan hadis Khabbab ni seolah-olah macam dia nak minta kat Nabi untuk pelepasan salat zuhur waktu asar. Seolah-olah macam tu. Kerana dia kata tanah tu panas, kena kat dahi dan juga dekat tangan. Orang yang salat zuhur di hari yang panas, cuma lewat sikit, dia akan rasa tak panas pada ramdak, pada tanah? Tetap akan rasa. Sebab itu ada riwayat menyebut, Nabi sebut kat dia, sallus salata li waqtiha, salat pada waktunya. Jangan tunggu waktu asar baru nak salat zuhur. Maksud dia seolah-olah macam nak minta kat Nabi boleh jamaah. Tunggu waktu asar dah sejuk sungguh, hilang dah panas pada tanah baru nak salat. Sedangkan Nabi hanya memberikan keringanan, lewat sikit supaya matahari tak memanahkan badan. Tapi dahi dan juga tangan itu panas yang mampu untuk ditanggung. Clear? Inilah sebab-sebab yang menjadikan hadis-hadis itu bercanggah antara satu sama lain. Dan insya-Allah pada minggu depan saya akan huraikan step-step macam mana kita nak buat, nak berinteraksi, nak menghilangkan percanggahan dalam lafaz hadis. Kerana bila kita sebut percanggahan tu ada, tapi bila berlaku percanggahan ada step yang kita perlu ikut. Nak hilangkan dia punya percanggahan tu kena pergi step by step. Tak boleh hanya main hentam kromo saja, tak boleh. Ada disiplin dia. InsyaAllah pada minggu depan, pada bulan depan kalau ada rezeki, kita hurai insyaAllah. Ada soalan ataupun komen ataupun kritikan kalau ada. Ya. Soalan, apa beza hadis bila disebut muttafaqun alaih? Kadang-kadang hadis Bukhari, riwayat Bukhari dan Muslim, di sana ada umum wa khusus mutlak. Setiap hadis yang dikatakan muttafaqun alaih sebenarnya adalah riwayat Bukhari Muslim. Tetapi bukan semua hadis yang riwayat Bukhari Muslim itu muttafaqun alaih. Saya ulang. Hadis muttafaqun alaih ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi bukan semua hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah muttafaqun alaih. Kenapa? Kerana hadis muttafaqun alaih ialah hadis riwayat Bukhari Muslim yang Bukhari dan Muslim riwayat daripada sahabat yang sama.
tag dia sama, lafaz dia sama, sahabat pun sama, baru dipanggil muttafaqun alaih. Tapi kalau tag dia sama, dia punya lafaz sama, tapi Bukhari riwayat daripada Jabir, Muslim riwayat daripada Anas, hadis yang sama, tapi sahabat lain-lain. Yang ni kita sebut riwayat Bukhari dan Muslim, tapi bukan muttafaqun alaih. Nampak? Kerana bila ada dua hadis, satu walaupun lafaz sama, tapi satu hadis daripada Jabir, satu hadis daripada Anas, ini sebenarnya hadis yang berbeza. Walaupun lafaznya sama. Sebab tu kita tak panggil muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih lah hadis yang sama disepakati kesahihannya. Bila Bukhari riwayat daripada Jabir, Bukhari setuju dengan hadis sahih Jabir. Muslim pula riwayat daripada Anas, maka Muslim setuju kesahihan riwayat Anas. Yang mana Bukhari tak setuju lagi riwayat Anas. Belum setuju. Muslim pun belum tentu setuju dengan riwayat Jabir yang Bukhari riwayat. Sebab tu kita kata bukan muttafaqun alaih, bukan disepakati. Kalau dua-dua riwayat daripada sahabat yang sama, baru dia kata Bukhari dan Muslim sepakat mengatakan hadis yang sama adalah sahih. Allahu a'lam. Ustaz, tanya berkenaan dengan bab hadis yang kalam Nabi dan kalam sahabat campur ada juga Mudraj. Macam mana nak membezakan? Kadang-kadang kita nak kenapa sebut. Okey. Hadis mudraj. Kita akan masuk sebenarnya nanti. Hadis mudraj ini adalah hadis yang mana mudraj ada banyak jenis. Dia ada mudraj isnad dan ada mudraj matan. Yang abang tanya tu mudraj matan. Mana mudraj yang berlaku pada matan, pada teks. Apa yang berlaku ialah kalam Nabi dengan kalam perawi bercampur aduk sehingga tak dapat dibezakan. Contohnya macam ada hadis riwayat Abu Hurairah yang mana diriwayatkan Nabi SAW bersabda, asbighul wudu fawailul lil aqabi minan nar. Sempurnakan wudu, maka celakalah tumit-tumit daripada api neraka jika tumit itu tidak dibasuh dengan sempurna dalam wudu. Nampak Okey. Ada riwayat yang sebut Nabi kata sempurnakan wudu, kerana celakalah bagi tumit-tumit yang tak kena wudu daripada api neraka. Tapi bila kita kumpul riwayat, kita bandingkan riwayat orang ni dengan riwayat orang ni, riwayat kitab ni, kita dapat tahu sesungguhnya lafaz Nabi hanyalah celakalah tumit-tumit daripada api neraka. Perkataan asbighul wudu, sempurnakan wudu, sebenarnya bukan perkataan Nabi, tetapi adalah perkataan Abu Hurairah kepada anak murid dia. Ada perawi yang tersilap, dia rangkumkan lafaz Abu Hurairah dengan lafaz Nabi, maka dia jadikan lafaz itu lafaz Nabi. Okey? Boleh? Macam mana kita nak tahu mudraj ni? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak detect? Kita detect dengan kita kumpul riwayat. Jumpa riwayat Bukhari, banding dengan riwayat Muslim, banding dengan riwayat Nasa'i, banding dengan riwayat Abu Daud. So kita akan dapat perbandingan dan kita akan tahu, oh, riwayat ni kata lafaz ni bukan lafaz Nabi. So kita semak sanad dia sahih. Maka kita tahu, oh, rupanya riwayat ni telah mencampur adukkan. Tu penting muqaranatul riwayah, perbandingan riwayat. Satu hadis ada riwayat yang banyak, kita banding riwayat dengan riwayat, kita akan dapat faham. Ya, sebab itu kata para ulama, al hadis idza jumi'a turuquhu, idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan illatuhu. Hadis ni bila tak dikumpul jalan-jalan dia, maka kita tak tahu penyakit dia. Kita kena kumpul riwayat baru nampak penyakit. Boleh? Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Bulan depan insyaAllah, kalau ada rezeki. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tercilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.